Zaman Nabi Allah lebih kepada materialisme. Ingat betul-betul, zaman Nabi Allah materialisme. Syariat ada tetapi tidak diguna pakai. Lebih kepada keduniaan, melupakan kerohanian dan akhirat, melupakan kematian. Dia lebih mengagung-agungkan apa yang disebut sebagai materialism. Pada zaman dia dibangunkan kota-kota yang besar, boleh dianggap kosmopolitan pada masa itu. Dalam surah Al-Fajr kan, itu imam kita baca subuh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dzatil iman allati lam yukhlaq misluha fil bilad tu ratul bilad. Maksudnya kamu tengok bangsa Iran. Iran ni bandar besar, bandar kosmopolitan pada zaman Nabi. Mereka membina bangunan-bangunan yang tak boleh dilihat pada zaman sebelum ni. Hebat dia. Pencakar langit, pembangunan tu hebat, tapi mereka terlampau menumpukan pada materialism tadi dan melupakan kerohanian, keakhiratan dan kematian mereka. Mereka lupa pada agama dan syariat yang diturunkan oleh Allah melalui Quran. Allah tetap hukum. Allah tetap hukum. Hari ini materialisme kuat ke tak kuat? Kuat materialisme hari ini. Bermegah-megah, berbangga-bangga dengan pemilikan, dengan kepunyaan kita, dan bersifat membanding-banding dengan orang lain. Allah, 2 tingkat, rumah aku 13 tingkat. Kereta orang, kereta 2 biji, tapi bubuk kereta aku 15 biji, semua baru-baru. Contoh, ni Zimbabwe punya cerita, bukan Masjid Putera. Dah mewah, kemudian membanding-banding dengan orang lain, di samping meleceh dan memperlecehkan orang lain. Ayat tadi kita tak baca habis lagi. Kemudian mari pula zaman seterusnya, Nabi Allah soleh kan? Dekat je Nabi Allah soleh. Mari zaman Nabi Allah soleh, mereka seolah-olah mempersenda-sendakan, memperlecehkan Nabi soleh, seolah-olah kalaulah nak buat utusan yang namanya Nabi dan Rasul, kalau boleh mari dari kalangan malaikat, bukan manusia macam kita. Dia memperlecehkan. Sebab soleh tu orang kampung dia. Seolah-olah kalau kita kata lah, kalau nak buat Nabi, nak buat Rasul pun carilah orang lain. Ni kita duk hari-hari kenal soleh macam orang kampung kita. Allah, dia ni yang nak lantik Nabi, dia ni yang lantik Rasul. Kalau boleh di kalangan malaikat. Masalahnya kalau malaikat tu jadi susah ke jadi payah? Dia jadi payah sebab dia bukan level dan sama dengan kita. Mereka nak turun kena menyamak jadi orang biasa. Kalau tubuh hak sebenar tak muat langit bumi pula. Kalau nak lantik malaikat ni utusan Allah dari kalangan jin dengan iblis, payah pula dah. Jadi sober saja, benda tak nampak. Kena ke turun hak mari nak cakap tengah malam lagu mana. Lalu pula tepi kubur. Akulah Nabi kamu. Itulah lalu tepi kubur. Ni aku nak menyampaikan wahyu-wahyu. Dia bunuh. Dia nak nafikan mukjizat. Hari ini wujud atau tidak golongan-golongan manusia yang cuba menafikan kenabian dan kerasulan dan menafikan mukjizat para rasul. Ada tak? Sekarang ni ada aliran rasionalisme, ada aliran saintisme. Rasionalisme ni mereka berfikiran atas dasar logik semata-mata. Benda ni logik ke tak logik, benda ni rasional ke tak rasional. Saintisme lebih kepada kajian dan ujian sains. Maksudnya kalau wahyu ni ada persamaan dengan sains, boleh diterima. Kalau sains tak mampu nak bukti, tak boleh pakai wahyu. Memperbodoh-bodohkan manusia, memperbodoh-bodohkan akal. Jadi mereka sebenarnya menggunakan isu rasionalisme dan saintisme semata-mata nak menolak mukjizat-mukjizat yang pernah dianugerahkan kepada para nabi dan rasul, dan nak menafikan, melecehkan para nabi dan rasul itu sendiri. Hari ini ramai. Ada jenis tak tolak sepenuhnya. Hak ni dia boleh terima, hak ni tak boleh terima. Hak ni dia tak terima, hak ni dia tolak. Ada hak tolak langsung. Hak sains boleh buktikan, okey. Tambah-tambah mari isu Isra Mi'raj out. Buruk boleh terbang. Sudah. Buruk boleh terbang. Bagaimana nak terima Ustaz? Akal nak terima, memang kalau ikut akal memang tak logik. Ikut akal memang tak rasional.
Tapi ni mukjizat, kita kena percaya, kita kena beriman. Hak terbaru dia buat gambar. Dia buat gambar macam jenis keldai, duk nyengkeng macam tu. Kepala ke atas, kaki ke bawah. Lepas tu gambar seorang pakai serban menjanggut. Konon-kononnya tu adalah Rasulullah. Di punggung keldai tu macam ada enjin roket. Duk lagu tu. Tapi atas sekali tu dia buat logo bulat NASA. Nak cakapnya NASA lah ni dia dah lama dah naik ke bulan. Nabi tu kita anggap kuno lah duk naik keldai, duk naik benda-benda macam tu. Tu pun tak tahu sampai ke tak sampai. NASA duk kat atas. NASA dah membuktikan boleh sampai ke bulan. Ni adalah benda-benda yang dianggap melekeh-lekehkan dan memperlu. Hak terbaru dah tengok apa yang berlaku di Belanda. Di Belanda mereka buat pertandingan melukis watak kartun Nabi Muhammad. Siapa nak lukis bagaimanapun lukis, hantar. Kita akan kumpul, kita akan pamerkan. Nah, dia buat pertandingan lukis Nabi Muhammad. Ni dah berlaku. Belanda ni banyak dah sebelum ni dah karikatur-kartun macam-macam. Tapi lagu tu jugalah orang Islam tetap sama. Hanya membahaskan, hanya marah untuk depan telefon dia lah. Suih, celaka, geramnya depan telefon lah. Lepas tu masuk WhatsApp lain, accident hari ni. Okey, pindah ke Nabi seterusnya. Lepas tu mari Nabi apa? Lepas tu mari Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lawan Namrus. Namrus ni mudahlah orang yang mengaku jadi Tuhan. Mari Nabi Musa pun pattern sama. Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Mari Nabi Lut, mari Nabi Lut detik. Mari Nabi Lut ni jenis satu benda yang Allah sebut dalam Quran, satu perangai yang orang sebelum ni tak pernah buat. Umat-umat sebelum ni tak pernah buat. Mungkin umat sebelum ni ada hak jahat, ada hak berhala, ada hak tak percaya Nabi, tak percaya mukjizat. Tapi hak benda ni dia tak buat. Tapi mari Nabi Lut buat benda ni. Iaitu dia jenis suka laki sama laki, perempuan sama perempuan. Tapi takat tu je. Al-Quran cerita tak, laki sama laki, kita panggil hari ni istilah dia apa? Gay. Kalau perempuan sama perempuan, lesbian. Tapi hari ni agak-agak ada dua tu kan lebih lagi. Lebih lagi. Apa dia? LGBT je. L lesbian, G gay, B bisexual, T transgender. Ada hak jenis, kalau saya ni lelaki, hak perempuan pun saya minat, hak jantan pun boleh juga. Kalau hak perempuan pula, lelaki pun dia minat, perempuan sama perempuan pun jalan. Alah banyak dah kalau kita tengok kan. Dengan lembunya, dengan budanya, dengan belutnya, macam-macam. Habis dengan binatang, manusia dah puas, binatang dah puas. Dia carilah pokok-pokok berlubang, busuk-busuk berlubang, tak ada arah dah. Cari ada lubang sikit, sembah habis. Lepas pada ni payah sangat. Kalau tengok tu isi minyak tu nampak muka lain macam dah. Isi minyak tu bubuh dalam tu. Nak hangat pun dah ada tu kereta. Kan ada di negara Arab tu kan, hari tu amat memalukan. Mungkin dia tersilap keruk, lekat di vacuum. Dia pula tekan vacuum hak seduh. Lekat vacuum tu dekat alat kelamin dia. Lepas tu tak boleh nak buang. Jadi orang mari tolong buang. Tak, benda ni orang Islam, dan ini amat memalukan. Walaupun orang Islam lain tak buat, tapi kesan dia tu dah. Di sisi orang non-Muslim, dia akan nampak itulah Islam. Walaupun itu bukan ajaran Islam, itu bukan acuan Islam, itu bukan adat Islam, bukan perangai Islam pun. Tapi mereka akan cari, mereka akan perkena kita melalui peristiwa-peristiwa tadi lah. Mereka cari pak-pak Arab di tengah hitungan kambing, dengan lembu. Dia cari hal lagu itulah nak perkena kita. Walhal kalau dia nak tengok betul Muslim yang baik, berlambak. Tak mari masjid hari-hari, mereka tak tengok. Tak baca Quran hari-hari, mereka tak tengok. Mereka nak cari benda-benda tak nampak merosakkan agama itu sendiri,
lalu dinisbahkan atas keseluruhan agama. Itu silap, itu salah. Mari Nabi Syuaib ekonomi, tadi sosial. Zaman Nabi Syuaib ni dia menipu timbangan, menipu takar. Time dia jual orang dia kurang, time dia beli dengan orang lebih. Time dia beli dengan orang dia lebih kilo, time dia jual orang dia kurang kilo. Dan satu lagi, mereka suka tahan orang tengah-tengah jalan. Macam tahan orang di simpan jalan, nak lalu rampas ataupun peras kuku. Nak lalu ni kena bayar, nak lalu ni kena bagi ni, nak lalu ni kena bagi ni. Dan satu lagi, Ashabul Aikah dia tu dia sembah pupuk. Dia ada satu kawasan Arab ni kita tahu lah bukannya banyak pupuk, tapi satu kawasan tu memang cukup subur dan ada satu pokok besar. Dan mereka lah lilit kain, lilit benang di pokok tu, dia perlu puja pokok tu, dia sembah pokok. Habis binasa. Mari umat tu mari sampai Nabi Muhammad. Tu perangai umat dahulu Quran cerita.